Assalamualaikum semua. Apa kabar? Lama sudah kita tidak berjumpa. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar Bahasa Melayu tahun 4. Baik. Setelah lama bercuti 2 minggu, kita akan memulakan pengajaran kita PDPR pada hari ini. Dan cikgu memang mengharapkan semua anak didik cikgu ni dalam keadaan sihat dan dapat menjalani ibadah belajar dengan sempurna. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pengajaran pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama buka buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Dan dalam buku Bahasa Melayu teks tahun 4 itu, sila buka muka surat 83. Okey. Pada hari ini, kita akan belajar tata bahasa dan tajuk kita pada hari ini adalah penyeri majlis. Okey. Mula-mula kita baca sama-sama. Apakah petikan yang terdapat dalam petikan pendek penyeri majlis? Hadif dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Di sana, dia melihat hantaran yang cantik di atas pahar. Tahukah kamu semua apakah dia pahar? Baiklah, pahar ialah dulang yang digunakan untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Selalunya pada zaman dahulu pahar diperbuat daripada tembaga. Tetapi pada zaman yang sekarang, pahar telah pun diinovasikan dengan secara kreatif. Itu banyak pahar ini diubah suai dari tembaga kepada dalam bentuk kayu dan plastik. Tapi tak apalah, kegunaan pahar itu adalah sama juga maksudnya, iaitu untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Baik. Corak-corak pada pahar masih mengekalkan ukiran tradisional. Ukiran tersebut masih digunakan dalam seni tempah pahar sehingga kini. Baiklah, anak murid yang disayangi, kita teruskan. Warna pahar tembaga seakan-akan keemasan, iaitu kuning keemasan. Terdapat 2 jenis pahar, iaitu pahar leper dan pahar berkaki. Yang mana pahar leper ni dia seperti pahar tu seperti dulang, kemudian letak di atas lantai. Tetapi bagi pahar yang berkaki, yang di tengah-tengah pahar tu terdapat satu tiang, yang mana tiang itu disebut kaki. Dan kebiasaannya pahar ini, sebelum kita meletakkan barang hantaran untuk majlis perkahwinan ataupun pertunangan tersebut, pahar tersebut perlu dihias dengan kain bersulam supaya kelihatan lebih menarik. Pahar tembaga ni agak berat dan tahan lasak. Walau dia jatuh, dia takkan rosak. Terdapat pahar tembaga yang beratnya dianggarkan menyecah 3 kilogram. Berat kan? Tetapi amat elok sebab pahar tembaga ni adalah warisan sejak zaman dahulu kala lagi. Dan bermutu tinggi. Setelah kita membaca, latihan dan aktiviti kita pada hari ini adalah menyenaraikan beberapa perkataan yang mempunyai imbuhan, iaitu kata berimbuhan apitan. Apakah dia kata berimbuhan apitan?
Okey, seperti yang kita semua nampak dan dapat baca sama-sama pada muka surat 83 buku teks tahun 4 ini, kata berimbuhan apitan ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan dan belakang kata dasar. Contohnya bawah. Contohnya bawah. Perkataan bawah itu bila kita bubuh kata berimbuhan apitan dibawakan. Di itu kata imbuhan depan dan kan itu pada imbuhan apitan belakang. Jadi bawah tu bila diberikan kata imbuhan apitan dibawakan. Dan ada beberapa contoh kata imbuhan berapitan, iaitu depan imbuhan ke dan belakangnya imbuhan an. Kemudian ada imbuhan per dan di belakangnya an. Seterusnya kata imbuhan depan di dan kata imbuhan belakang kan, dan kata imbuhan depan men dan kata imbuhan belakangnya kan. Seperti membawakan. Okey, itulah dan banyak lagi kata-kata dasar yang kita dapat berikan dengan kata imbuhan apitan. Baiklah, aktiviti kita yang pertama iaitu menyenaraikan. Okey, menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan apitan yang terdapat dalam petikan penyeri majlis. Contoh cikgu beri, Hadib dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Yang mana perkataan kahwin bila kita bubuh kata imbuhan apitan menjadi perkahwinan, iaitu per imbuhan apitan awalan dan an imbuhan apitan akhiran yang belakang. Jadi kahwin tu, kata dasar kahwin tu bila diberikan imbuhan apitan, kahwin tu akan menjadi perkahwinan. Okey. Kemudian di sana dia melihat hantaran yang cantik di atas pahar. Ada tak perkataan imbuhan apitan dalam ayat tadi? Di sana dia melihat hantaran yang cantik di atas pahar. Ada? Tak ada kan? Bila tidak ada, kita pindah pula pada perenggan yang kedua, iaitu pahar ialah dulang yang digunakan untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Okey, dalam ayat yang perenggan yang kedua ini ada dua perkataan yang kamu boleh nampak diletakkan kata imbuhan apitan, iaitu meletakkan. Yang mana kata dasarnya letak, bila kita bubuh perkataan imbuhan apitan dan kan, maka lahirlah perkataan meletakkan. Dan seterusnya perkataan pertunangan, iaitu kata dasar tunang dan kita letakkan imbuhan apitan per dan an, maka lahirlah perkataan pertunangan. Okey. Cikgu telah pun memberikan dan menerangkan 3 perkataan yang telah pun diletakkan dengan perkataan imbuhan apitan. Apa yang cikgu mahu ialah anak murid didik kesayangan cikgu semua ni kena mencari lagi beberapa perkataan yang telah pun diberikan imbuhan apitan melalui petikan pendek pada muka surat 83 ini. Baik. Okey. Dalam
petikan muka surat 83 ini, terdapat 6 lagi perkataan yang telah pun diberikan kata imbuhan apitan. Selain perkataan perkahwinan, meletakkan dan pertunangan. Okey, latihan yang pertama tadi adalah kamu senaraikan di dalam buku latihan kamu. Okey, 6 termasuk perkataan perkahwinan, meletakkan dan pertunangan. Maka 9 perkataan kata berimbuhan yang dapat kamu perolehi melalui petikan di muka surat 83 ini di buku teks tahun 4 bahasa Melayu. Okey. Setelah itu, apa yang cikgu mahu adalah, cuba kita tengok aktiviti kita yang kedua. Aktiviti kita yang kedua, setelah kita semua menyenaraikan perkataan yang telah pun diberikan kata imbuhan apitan, yang mana 9 perkataan tu. Daripada 9 perkataan tu, kamu semua membina ayat menggunakan kata berimbuhan apitan yang telah pun kamu senaraikan tadi. Senang kan? Boleh? Bina ayat menggunakan 9 perkataan yang telah pun kita cari sama-sama di muka surat 83 bahasa Melayu tahun 4. Contohlah. Cikgu beri satu contoh. Perkataan. Apa dia? Kita cuba kita cari dulu. Okey. Cuba kita tengok petikan yang seterusnya, iaitu dia katakan, ayat ni kata, warna pahar tembaga seakan-akan keemasan. Baik, keemasan itu adalah daripada perkataan emas, diberikan imbuhan apitan, emas itu menjadi keemasan. Baik. Ayat yang cikgu beri mungkin macam ni. Saya tidak melepaskan peluang keemasan kerana jualan murah sedang diadakan di pasar raya tersebut. Binalah ayat kamu yang lagi boom, lagi bagus. Okey. Dan ayat itu hendaklah 9 ayat berdasarkan 9 perkataan perkataan berimbuhan. Okey. Cikgu telah pun menerangkan kepada kamu tentang perkataan berimbuhan apitan. Dengan yang pertama latihannya adalah apa dia? Mula-mula senaraikan. Kamu kena menyenaraikan 9 perkataan yang telah pun diberikan kata berimbuhan melalui petikan pendek di muka surat 83. Kemudian berdasarkan 9 perkataan berimbuhan awalan itu, cikgu mahu semua murid cikgu ni membina ayat berdasarkan kata berimbuhan tersebut. Mudah kan? Okey, baik. Tulislah dengan tulisan yang kemas. Kerana tulisan yang kemas itu menunjukkan kepribadian kita. Orang yang rajin sentiasa disayangi Allah. InsyaAllah. Baik, itu saja untuk hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat belajar dan kita jumpa lagi.